Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama kita dapatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana diberi kesempatan kepada kita dengan rahmat dan nikmat-Nya kita dapat bersama-sama berada dalam rumah Allah ini. Sambil kita menunggu Isya, kita berpulang untuk mendengar bual bicara bersama yang bahagia Ustaz Hazlin bin Bahrin dan juga Ustaz Johari Abdul Wahab, dengan tajuk bualan kita ialah sucikan rezekimu. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang Allah pertemukan kita pada malam ini, yang pertamanya kita ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Hazlin dan juga Ustaz Johari kerana dapat melapangkan masa untuk bersama kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita akan mendapat manfaat daripada bual bicara ini. Saya dengan besar hati mempersilakan yang kedua-dua Ustaz Hazlin dan juga Ustaz Johari untuk memulakan bual bicara kita. Dipersilakan. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Pengurusi Al-Hijautan Kuasa Al-Fadil Ustaz Aslim Bahrim, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pertama sekali, Ustaz Aslim minta tuan-tuan datang sedepan yang mungkin. Kami tak erti nak cakap kalau orang duduk jauh-jauh. Lepas tu, yang tuan-tuan duduk sandak dinding tu mai depan. Tuan-tuan tahu tak, kami ada kisah orang yang dengar kuliah sambil bersandak meninggal dunia. Kalau tuan-tuan takut jadi orang yang ke-19 pula nanti. Faham-fahamlah, tak faham sudah. Yang hari tu yang sandak yang mati tu orang ke-18 Ustaz. Takut ni orang ke-19 pula lepas ni. Tak faham, tak tahu nak kata lagi lah. Baik. Malam ni insya-Allah saya Ustaz Johari Abdul Wahab daripada Bandar Baru Bangi, saya teman Ustaz Aslin. Ustaz Aslin datang berprogram di Langkawi. Ustaz Aslin ajak saya bercuti sekali, jadi saya teman Ustaz Aslin saja. Malam ni main kacau, Ustaz Aslin ada ajak kita bermain sekali lah. Baik tuan-tuan, malam ni kita ada tajuk sucikan rezekimu. Maksudnya nanti kita akan dengar Ustaz Aslin akan berbicara kepada kita benda yang kadang-kadang kita rasa benda tu biasa, tapi sebenarnya benda tu tak dibenarkan oleh agama. Kadang-kadang kita rasa benda tu tak dibenarkan oleh agama, tapi sebenarnya benda tu dibenarkan oleh agama. Jadi kita akan dengar kelainan yang Ustaz Aslin akan bicarakan kepada kita untuk kita semua malam ni ambil manfaat. Contohlah, saya buat contoh. Macam orang kita lah, dia sangat alergik dengan budak-budak bila kita bawa ke masjid. Sampailah satu budak tulis surat yang tuan-tuan dah tengok ada dalam sahih WhatsApp dengan sahih Facebook tu. Dia tulis surat dan mufti respon. Dia cerita kepada mufti luahan hati dia. Dia main masjid, main duduk soft depan. Dia pun budak yang cerdik. Orang tua-tua duduk halau belakang. Orang tua-tua duduk suruh pergi duduk luar. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Anas bin Malik ni Anas sahabat Nabi, bukan Anas kuah ni. Ni sahabat Nabi nama Anas bin Malik cerita, bila Nabi SAW mai rumah dia, bila nenek dia Maimunah jamu Nabi, sebelum Nabi balik, Nabi kata pada, "Qum, bangun. Fala usolli lakum, aku nak solat dengan kamu semua." Bangunlah Anas bin Malik, bangunlah nenek dia. Kemudian kata Anas bin Malik, di rumah dia ni ada satu anak yatim.
Para ulama hadis bahas anak yatim ni umur dia antara 6 tahun sampai 10 tahun. Duduk di rumah Anas bin Malik, nenek Anas bin Malik bela anak yatim ni. Bila Nabi SAW kata bangkit, mai kita semayang sekali. Maka kata Anas bin Malik, wasafaftu ana wal yatim min wara'i wal ajuz min wara'ina. Nabi ambil aku dengan budak tadi tu, yang antara umur 6 sampai 10 tahun, Nabi letak satu saf dengan aku. Yang Anas bin Malik ni dah remaja dah, letak belakang Nabi. Dan orang tua, nenek Anas bin Malik, Nabi letak di belakang. Tuan-tuan tengok, bila kita baca hadis ni kadang-kadang orang akan pertikaikan. Tapi Alhamdulillah, mufti wilayah persekutuan ni antara mufti yang sangat cergas. Dia bawa keluar hadis Nabi menceritakan tak salah. Kalau kita bawa anak-anak yang dah memayis, pandai basuh kencing berak dia, letak sekali dalam seorang tua-tua tak salah pun. Kalau tuan-tuan duk halau budak-budak duk belakang, duk halau budak-budak duk luar. Saya pernah pergi ceramah di Kuantan. Saya masuk dalam masjid tu, dia bubuh satu signboard, Ustaz Azli. Soft kanak-kanak takat ni saja, gambar penumbuk satu. Takut budak-budak ni. Kita duk halau budak-budak duk belakang, kita duk halau budak-budak duduk di luar. Last sekali, budak-budak ni jadi trauma. Bila dia trauma, kadang-kadang dia bawa sampai tua. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan main masjid, main surau, ramai duk luar belakang. Pasal apa? Mereka ni semua mangsa-mangsa yang kena halau masa kecil dulu. Jadi kita tak sangka buruk. Lain kali bila main masjid, tengok ramai duk luar belakang, kesian. Daripada kecil kena halau tu yang tak berani masuk tu. Jadi insya-Allah malam ni kita dengar Ustaz Aslin akan cerita mengenai masalah sucikan rezekimu. Semua yang kita dapat, yang kita nak suap dalam mulut kita, nak suap dalam mulut anak kita ni kena ada status dia. Halal ke, haram dan sebagainya. InsyaAllah kita dengar pengisian daripada Ustaz Hasnim Baharim. Saya 5-10 minit cukuplah. Nanti Ustaz Asyik akan cakap sejam, saya cakap balik. Lepas tu Ustaz Asyik akan buat penutup untuk tuan-tuan sekalian. Jadi insyaAllah kita sama-sama ambil manfaat dan ilmu daripada Ustaz Aslin. Mudah-mudahan talk show malam ni dapat bagi manfaat kepada kita. Falyatafaddal ma'jazil syukur. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Johari bin Abdul Wahab yang baru tak sampai seminggu ayahnya kembali ke rahmatullah baru ini, dan kepada pengurusi Masjid Al-Hana, ahli-ahli jawatan kos takbir masjid, para pegawai yakni tuan-tuan imam, tuan-tuan bila dan tuan-tuan siak, saf pimpinan masyarakat, khususnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnianya maka pada malam ini berkesempatan masa tour di Langkawi ini, malam tadi di Candik Kura dan malam ini di sini. Jadi alhamdulillah saya pun tengok cuti sekolah, ambil kesempatan kata orang tua-tua menyelam minum air. Jadi saya pun 2-3 hari lepas berturut-turut bersama Ustaz Johari. Secara spontan saya kata saya nak pergi Langkawi, ada program 2 tempat. Jomlah kalau kekosongan untuk pergi sambil-sambil bawa anak-anak. Sebab anak-anak beliau pun tak pernah mari ke Langkawi. Jadi alhamdulillah dia mari, dan malam ini saya beritahu pada pihak yang jemput saya, minta Ustaz Johari untuk join pada malam ini. Jadi Ustaz Johari ini mungkin tuan-tuan tak pernah tengok dalam kaca TV, betul tak ibu-ibu? Tak nak nampak kan? Tak nak nampak dia, ya.
Tengok muka tu macam mamak pun ada. Ya, sebab maknya Cina dah Ustaz. Mak mami, kemudian ayahnya Cina. Jadi Ciami lah. Tu ya. Bunyi gitulah ya. Kalau India dia Cindian, Ciami. Nama macam handphone pula ya. Jadi alhamdulillah ayah dia meninggal baru ni, baik ayahnya alhamdulillah. Dan untung ayahnya sebab ayah dapat anak seperti Ustaz Johari ni. Ustaz Johari ni dia tak berkenal diri, saya berkenal siap-siap. Nak promote Ustaz Johari ni. Ya. Ilmu dia masya-Allah lebih baik kali ganda daripada saya. Dia mengaji di Yaman, di Pakistan sekali dengan saya, tapi dia junior tu jauh lah. Dan disambung banyak tahun di Yaman. Dan alhamdulillah sekarang ni dia banyak kuliah-kuliah di Selangor dan sebagainya. Kalau tuan-tuan lihat cicipan 2-3 minit suara kecil halus tu, inilah orang dia Ustaz Johari bin Wahab. Dulu badan dia 220 kilo berat. Tuan-tuan terkejut kan? Tengok sekarang apa Ustaz? 120. Dulu 220. Kalau setakat meja ni dengan dia, meja ni kecil lagi. Ya. Dia berkahwin dengan isteri dia orang Pahang, kurus kering. Dia gemuk gedempol, tu perkataan lawan. Kurus kering, gemuk gedempol. Dia tidur kat resort kat Pulau Tiaman, patah kati orang tua tu. Jadi orang kata ni baru kahwin ke? Dia kata baru kahwin, padan lah, patah. Dia tak tengok kawan duduk, kaki dah patah. Ya, kaki tu. Mana badan dia besar, tapi dia jaga kesihatan semua. Alhamdulillah hari ini turun memang cukup jauh, dah hampir mirip dengan saya dah. Ya tuan-tuan, tu antara dia. Dan beliau adalah founder ataupun CEO kepada syarikat Raihanah Sendian Berhad, ataupun yang buat madu, yang menjual madu Raihanah tu. Inilah Ustaz Johari. Ya, memang orangnya subhanallah. Berkat daripada usaha dia, berkat daripada Tuhan bagi rezeki dia. So tajuk ni sucikan rezekimu tu macam mana dia boleh menjadi salah seorang multi-million dalam tanah air kita ni. Orangnya alhamdulillah Tuhan bagi jadi orang yang hebat. Nak tanya income tax dia berapa, sila refer ke income tax. Ya, dia orang yang jenis tegar income tax, bukan ketegak income tax tak bayar. Dia tegar income tax dia. Tuan-tuan boleh cek nama dia insya-Allah. Ya, sekarang duduk bayar lagi. Sebulan tak habis lagi ya. Apa? Sebulan 28,000 sedang membayar kepada income tax. Tuan-tuan faham tu, sebulan 28,000. Gagak banyak mana? Kita setahun dapat gaji 28,000, dia sebulan 28,000 bayar. Entah bila sampai bila. Dengan sebab-sebab yang tertentu. Ya, itu antara dia. Subhanallah. Dia duduk di Bangi. Ini Ustaz Johari, anak dia 4 orang, doakan. Isteri dia syarat, ya. Isteri dia PhD, tapi tak belajar. Tak mengajak, hanya duduk di rumah untuk jaga bisnes suami dia, Ustaz Johari. Ya, anak dia mengandung sekarang ni, isteri dia bulan yang ke-7. So bulan 2 ni akan lahir insya-Allah. So berkat doa ayahanda kekanda semua, moga-moga isterinya bersalin dan melahirkan dengan selamat dan berjaya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya suka Ustaz Johari ni dari sudut bukan kata nak membodek dia, nak ampu dia bukan orang politik, dia bukan ahli Parlimen Langkawi pun, ya. Dia ni orang biasa, orang tak kenal langsung, tapi kalau tuan-tuan melihat kepada ilmu disampaikan, dia jauh daripada berbeza dengan cara saya. Saya mungkin sesuai dengan anak-anak muda dengan cara, dan dia masya-Allah bila bercakap dengan fakta dan berdalil. Dan alhamdulillah tuan-tuan sekalian akan dapat impak ataupun kesan yang terbaik insya-Allah. Ini Ustaz Johari bin Abdul Wahab. Tuan-tuan dan puan sekalian, tajuk kita ni dalam bahasa mudahnya sucikan rezekimu. Tu antara dia lah. Mana kami tak suka bertajuk, ya, tapi dah bubuh tajuk tu kita cerita tentang sucikan rezekimu. Rezekimu ni jangan dibayangkan dengan duit ringgit. Ya. Rezeki jangan dibayarkan duit. Anak ni berapa umur adik sekarang? Tingkatan 3. Oh enggak ke tingkatan 3 ke metod ni kan. Dah ni ayah sebelah. Mak mai tak?
Mak tak mai, mak porang, mak porang seorang nah. Gejut dah, terkencin kurang hajang ustaz ni kan. Okey. Rezeki ni, anak rezeki tak? Rezeki. Umur panjang rezeki tak? Rezeki. Tengok ahli parlimen Langkawi, Merangkap Perdana Menteri 90 atas 94 sekarang ni. Rezeki. Saya sakit warded 4 bulan di Hospital Sungai Buloh dan KPJ Tawakal, Jalan Pahang. Dalam bahasa mudah, inilah orang yang selalu, bukan dia mari kosong, dia bawa duit ringgit kat saya, dia bantu saya nak makan apa, nak bayar apa, dia cover banyak. Alhamdulillah. Dalam bahasa kasar, Allah bagi rezeki lagi kat saya, iaitu saya sihat lagi. Kalau ikut infection saya tu dalam bahasa kasar, kalau lambat, tak ada orang lah. Tapi Allah bagi lagi rezeki usia. Allah berikan kesihatan, itu juga namanya rezeki. Betul atau tidak? Allah berikan jawatan walaupun gaji sebagai nama PRA atau PAR, pembantu rendah atau pembantu rendah awam. Walau gaji mungkin sedikit 1,400 contoh, termasuk allowance, tetap termasuk allowance, itu juga rezeki. Dan rezeki yang paling hebat ialah yang orang lain tak dapat. Bila kita lahir-lahir, Allah dah jadikan kita sebagai orang Islam dan orang yang beriman kepada Allah. Itu big rezeki in our life. Sebab tu orang yang dapat rezeki ni mesti puji Allah. Wajib puji Allah dengan kalimah Alhamdulillah. Kita tidur, itu tanda-tanda mati. Kita bangun, rezeki hidup, mari lagi. Ramai orang, ada orang yang tidur terus tak bangun-bangun. Rezeki usia, Tuhan bagi kita nafas. Sebab tu rezeki ni, sucikanlah rezeki kamu dengan kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. For what? To get barakah, more barakah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberikan rezeki, macam mana nak sucikan rezeki ni? Secara rohaninya, spiritualnya, Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah. Berapa ramai orang yang berkahwin sampai sekarang, sejak 15 tahun kahwin, haram seorang, bukan takat nak beranak, nak mengandung. Mengandung pun tidak. Maka rezeki anak Tuhan tak bagi ke dia, tapi dia kaya. Ada orang rezekinya kaya raya. Apa bot tak ada kat sini, semua dia punya. Jet ski, jet li, semua di sini. Apa lagi, rumah banglo, kapal layar, semua nama dia punya. Tapi anaknya seorang je. Tuhan bagi rezeki harta, tapi rezeki anakku. Yang saya pula rezeki harta tak banyak, anak pula rezeki harta tak banyak, anak pula ramai, 7 orang. Tuan-tuan, kenalan kita satu orang pakar besar VVVIP, anak 2 orang saja. Dah pula tu anak perempuan. Adik-beradik duk nganga ni, bila dia nak mati. Sebab faraid main ke dia semua. Anak perempuan dapat sikit je. Ni. Semua benda ni, rezeki ini, sama ada rezeki yang dikufuri atau rezeki yang disyukuri. Syakur atau kafur. Kufur lain cerita. Kafur maksud dia orang ni melawan syukur. Syukur ni para cendekiawan bijaksana bagi tahu, an la ya'siyallaha ahadun bi ni'amillahi ta'ala. Seseorang itu tidak berani melakukan maksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah bagi dekat dia. Dia tak biar anak dia kerja tempat maksiat. Anak rezeki. Dia tak bagi anak dia jadi model pergawati dan sebagainya. Kenapa? Ini anaknya rezeki. Dia takkan gunakan anak dia untuk buat maksiat, dapat income yang mudah dan cepat. Na'udzubillah min zalik. Rezeki. Dia takkan guna pendapatan dia, dapat gaji sebulan kerja dekat Chili ke, cabai ke, dapat gaji 2,500
500 dia enjoy buat benda-benda yang maksiat kepada Allah. Dia tak berani buat. Why? Because of syukur kepada Allah. Dia tak berani jawatan besar yang dia ada, kuasa yang Allah berikan kepada dia. Dia nak mengayakan hidup dia dengan jawatan yang dia ada, kuasa yang ada. Sebab apa? Syukur dapat jawatan, syukur ada kuasa. Maka dia tak berani menggunakan kedudukan dia untuk mengembeling harta untuk dirinya personally. Pasal apa? Terima kasih banyak pada Allah. Dan tuan, syukur Allah bagi isteri yang salihah. Rezeki tak? Rezeki. Jangan sampai isteri tak salihah, dia kata apa, penceraian ini, penceraian yang amat membahagiakan aku, kepala otak dia. Ni, 19-20 kali. Kan? Ini saya duk faham datang apa Facebook baru ni, 19 aku tolak, 20 aku tolak, yang 1 aku lagi tolak. Kan? Lah kali yang ke-210 aku terima. Penceraian yang membahagiakan. Tak apalah. Tapi nak cerita pasal apa boleh berlaku macam tu? Bukan baru kahwin 2 tahun, bukan baru kahwin 20 tahun. Bukan kahwin dah 40 tahun. Baru kahwin 3-4 tahun dah. Bagi tahu kat orang perceraian ini amat membahagiakan. Seolah-olah jawapannya, kematian isteriku perkara yang amat menggembirakan. Cerai ini musibah. Bila berlaku, inna lillah, kena terima. Tapi jangan komen banyak-banyak. Tak payah buat sidang media. Tak payah buat PC press conference, tak payah. Benda penceraian ni benda yang memang semua makhluk tak mau. Betul tak ibu di belakang? Kuasa cerai di tangan kami orang lelaki. Betul atau tidak? Maka nak bagi tahu, jangan kerana terima kasih pada Allah, syukur rezeki saya bagi, jangan gunakan kuasa ini mengotori rezekimu. Tapi sucikan rezekimu yang berbentuk seorang isteri ataupun suami sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam suratul Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Hendaklah kamu menuntut akan kampung akhirat dengan rezeki yang kami kurniakan kepadamu. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Tuntutlah kalian akan kampung keakhiratan dengan apa yang kami kurniakan dalam kehidupan kalian. Wala tansa nasibaka minad dunya. Hak kamu, bahagian kamu juga jangan kamu lupa. Kongsi-kongsikan bersama. Duit kita ada tak salah pergi New York. Duit kita ada tak salah pergi Hong Kong, Disneyland. Duit kita banyak tak salah pergi Bollywood, Hollywood, Playwood. Pergilah. Tapi Allah kata, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian sesama manusia sebagaimana Allah buat baik dengan kalian. Wala tabaril fasada fil ard. Jangan apa yang Tuhan bagi dekat kalian kamu buat kerosakan dengan nikmat yang Tuhan bagi dekat kalian. Why? Because Allah benci, tak suka orang-orang yang buat kerosakan di atas muka bumi kalian. Ni contoh.
Maksud dia, cara kita nak mensucikan rezeki kita apa dia? Kita kena balas balik dengan manusia dengan kebaikan. Balas dengan Allah, makin kita buat baik, makin rezeki kita banyak, makin kita syukur pada Allah rezeki yang Tuhan bagi. Allah tak pernah hampakan kita. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Allahu akbar. Dapat gaji kerja 1,400, syukur pada Allah. Buat apa? Buat baik dengan orang. Duit yang kita ada tu sedekah dekat orang. Sedekah RM100 mai ke masjid, RM200 pi ke mak kita kat kampung, RM200 bagi duit poket anak adik-adik kita belajar dekat universiti. Balance tinggal lebih kurang RM900. Bagi kat bini 200-300 beli barang dapur. Balance tinggal lagi RM600. Jangan risau. Allah tak pernah menghampakan orang yang tak berat tangan dia, tak kemut. Apa nama? La tuki fayuka alaiki. Jangan kamu berkira, Allah juga berkira dengan kamu. Jangan kamu kedekut, Allah akan juga kedekut dengan kamu. Subhanallah. Ma naqasa malu abdin fi sadaqah. Tidak akan terjejas harta seseorang dengan banyak bersedekah. Sebab wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Orang yang rajin sedekah, rajin derma, rajin buat baik dengan orang dengan harta dia tadi ni, Allah janjikan apa? Pengampunan dan pembalasan Tuhan yang diberi pada orang dengan balasan yang lebih-lebih lagi. Surah Al-Baqarah ayat 268. Nak bagi kita dekat kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam mana nak sucikan rezeki kita, iaitu dalam bahasa mudah secara overall. Terima kasih dalam keadaan jangan buat maksiat dengan rezeki yang kita buat, yang kita dapat. Orang lelaki dapat isteri yang salihah. Ibnu Mas'ud menterjemahkan tentang kalimah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Apa jawab Ibnu Mas'ud? Hasanatun fid dunya al-mar'atu salihah. Hasanah di dunia bila dapat isteri yang salihah. Nak relate dengan kata-kata Nabi SAW, ad-dunya mata' wa khairul mata' al-mar'atu salihah. Dunia ni tempat hiburan, dan sebaik-baik hiburan ialah isteri yang salihah. Bila dapat benda macam ni, dapat isteri, nak tahu salihah tak tahu salihah, bukan damai sendiri. Kita kena pupuk, kita kena pujuk, kita kena didik. Faham tak faham? Nak jadi anak salih, kita kena pupuk, kita kena pujuk, kita kena didik. Nak tahu suami saleh tak saleh, kita kena pakai bena sama-sama. Macam mana nak lahir isteri yang baik, anak yang baik, pemimpin pun tak betul, tak baik. Siapa dia? Suami dia, ayah dia. Solehah, soleh bukan dimari pada asas. Kita kena build up, kena bina. Ada orang kahwin dengan artis, pakaian dulu pakai skirt, wallahi pakai skirt cantik pula tu. Tapi bila dia berhijrah, dia dapat suami berhijrah, subhanallah. Bini kita pun tak pakai sarung tangan yang jenis tangan tutup nampak jari je, pakai stokin. Kadang-kadang bini kita pun stokin haram tak pakai. Tu siapa yang build up, siapa yang pembina generasi salihah? Suami dia, pemimpin dia. Why? Because suami dia berterima kasih kepada Allah, dapat isteri cantik, artis, dan dia bersyukur pada Allah. Maka dia mensucikan isteri dia dengan mendidik mereka ke arah yang mulia dan ke jalan yang salihah. Subhanallah. Ni contoh. Saya tak nak cerita ramai sahabat-sahabat kita usrah dengan artis ni, bila mereka kahwin dengan orang suami yang soleh. Ya tuan-tuan, datuk-datuk sekian-sekian,
Berlakon pun dah tak mau dah. Suami dah senang. Alhamdulillah. Pakaiannya Masya Allah. Kita tengok bukan kita berkenan. Kita tengok kita seronok. Alhamdulillah dulu pakai teruk. Rambut ni kadang-kadang pagi biru, malam hijau. Walaupun mereka dah bersatu. Kadang-kadang tengah hari perang. Ya, petang uring. Tapi tak ketahui ni orang ke beruk. Gitu. Suka. Ni orang ke beruk. Dia kan kata gitu. Ya. Bila dia berubah tuan-tuan, subhanallah. Kenapa? Siapa yang membina soleh tadi ialah kita. Ni. Patut Allah kata, kalau perempuan tu jahat, maka lelaki dia mesti jahat. Nampak ada kan? Oh, kalau suami jahat, mana dapat bini jahat. Kalau suami ni jenis penipu, dapat bini penipu. Istilah gitulah bahasa kasar. Tapi orang kata lelaki yang jahat berzina dengan perempuan berzina, itu standard. Ya, apa lagi ayat tu sebab? Yang khabisat, maknanya at-tayyibat lit-tayyibin kan. Yang hak perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Perempuan yang jahat sebut al-khabisat lil-khabisin kan. Maksudnya yang jahat dengan lelaki. Sebab kita kena yakin ini kata Allah. Lepas tu Nabi beri tunjuk ajar kat kita ibu-ibu sekalian. Bila kita nak kahwinkan anak kita, kalau anak kita perempuan, ni nak bagi orang lain kahwin ni kaya-kaya semua katanya. Kan? Kaya-kaya. Nama pun kuah. Kan? Tepat orang tak bertekad darah. Kuah nak pikuk mana? Buh ke mulut. Tapi kalau orang lelaki ni, orang kuah ni tak kaya, jangan buh pekan kuah, buh pekan kawah. Kan? Sebab rezeki pergi ke orang lain. Lalu depan kita kan, malang juga tu. Tuan-tuan nak beritahu dalam bahasa mudahnya, ringkaskan. Bila Allah jadikan benda ni dalam hidup kita, rezeki ni, maka dalam bahasa mudah, macam mana bentuk kita nak menghargai apa yang Allah berikan kepada kita, maka gembelingkan tenaga kita, usaha kita ni ke arah untuk mereka ni jadi yang lebih baik dari semasa ke semasa. Seperti saya kata tadi pada dia, kalau isteri tu, kan, dia tu jenis yang nak dapat menantu bagi orang perempuan, atau bagi anak perempuan kita, kita bapak dia, kan, ataupun saya ada anak perempuan 2 orang, seorang 18 tahun, yang seorang 15 tahun, maka saya, Nabi suruh saya, Nabi suruh saya dengan lisan Nabi sendiri ambil ilmu daripada hadis Nabi SAW. Nabi kata pada kak mak bapak, bila datang orang lelaki, hang tengok 2 benda cukup. Percayalah. Tolong jangan main-main dengan hadis ni. Kalau takat 2 tu kerja tak ada, nak buat apa? Bunyi sama aja suara. Kalau ada benda tu saja, tapi kerja tak ada ni, apa nak buat, menatang apa tempat itu. Jangan main-main. Tuan-tuan faham jangan main-main? Nabi kata bila datang orang lelaki, hang tengok 2 benda. Tardawna dinahu wa khuluqahu. Bila kamu tengok orang lelaki datang minang anak kamu, kamu redha 2 perkara, agama dan juga akhlaknya, kawinkanlah dia. Kalau kamu tolak pinangan dia, fitnah berlaku dekat anak perempuan kamu. Takut dapat cucu yang tak soleh dan tak solehah. Cukup. Saya tengok dengan mata kepala saya, memang memadai. Anak-anak dia, Masya Allah. Ini berlaku ke kaum kerabat saya. Kita sepupu kita lawa-lawa je cantik Tuhan bagi. Tapi yang datang Minang tu, kerja apa pun tak ada. Balik daripada luar negara, universiti, mana ada kerja. Duk ikut pak menakan sabit saya. Kalau tuan-tuan kenal, orang Langkawi lama kenal, Ustaz Nasrah Ahmad, mungkin kenal. Duduk Kuala Teriang lu ni. Mak Tafiz kan, siapa yang tahu dulu ni. Itu pak menakan sabit saya, dia menikah dengan mak menakan saya. Kahwin anak-anak. Very simple.
Saya tengoklah kereta. Kahwin anak anak. Anak ni tak kerja Ustaz. Tak apalah. Kalau tunggu kerja pakai tak kahwin lah kata dia. Sebab ipak pupu saya ni masjid tak pernah miss. Walau mengaji mereka. Akhlak number one. Sampai sekarang duk malu. Kalau dia ramai-ramai dia diam, tak cakap banyak. Kita pula cakap macam kelawak. Dia diam. Bang, okey? Okey. Itu je. Mari bila? 5 minit. Itu je. Macam bisu. Kira kalau nak pergi rumah nak cakap dia pakai tak bayar. Bukan dia layan, dia tak suka cakap banyak. Dia kata apa? Kita ni kalau ada cakap, dia cakap. Kalau ada cakap, lebih dia diam. Dia Nabi suruh tahu mengamal sunnah tu. Ini yang ahli sunnah ni. Tuan-tuan. Kerja tak ada. Tapi pak menekan sabit kita ni bagi juga. Pasal apa? Agama ada bagus, solat tak tinggal, akhlak number one. Alhamdulillah anak depa ni semua bagus. Ngaji terang mana, bukan mengaji apa-apa, SPM pun tak ada. Sebab ayah dia faham orang mengaji. Datang orang lelaki yang soleh, mina anak kamu, ada agama, ada akhlak. Jelas mereka kaya hari ini. Bahana kita ni tengok kepada material orang. Sucikan rezeki yang Allah bagi dekat kamu, anak kamu ni, biar duduk dengan orang-orang yang suci. Adik dia pula sama juga, RM1,000 je. Mana RM1,000 nak dapat? Alhamdulillah, Tuhan berikan kebaikan. Karena ada agama, ada akhlak, settle masalah. Dan orang lelaki pula, ini masalah orang lelaki ni. Al-Nabi kata, ni nak build up ni, rezeki ni, dapat isteri, dapat suami, nak jadi soleh-solehah, kita yang bina sendiri. Orang lelaki pula, nak kahwin, Nabi kata biasa standard dia ialah 4 benda. Apa dia? Takkan tak ada hari Tok Rodi Syekh apa nama Rashidi mungkin sebut dia kot. Kan? 4 benda kita nak cari orang perempuan, standard Nabi kata antaranya ialah 4 benda. Yang pertama dia kata harta dia. Harta. 5 liha. Kan? Dapat menikah. Kata belah-belah apa nama, belah kubang kenyang, belah-belah nakar tu. Atau belah-belah baling dia kata, kata hang untung dia dapat bini hang tu orang kaya nak mampu. Pak dia tu kira kebun getah tu tolak kebun getah orang lain tu semua kebun pak dia. Hui, begitu. Bunyi belah pelak siam, belah-belah Kuala Nerang Pedu. Hang untung deng noi untung dia aku seronok lah aku tengok hang dulu hang sengkek nak mampu. Pakai kasut Jepun pun sebelah lain. Lah ni bukan main pakai kiket. Kickers. Dia kata, dia kata tengok saya Pak Long, kita nak menikah mesti ada modal Pak Long. Hang macam mana hang dapat dia? Saya tahu dah bini saya tu nak orang kaya Kuala Nerang. Saya duk pi dekat terpek lek saya follow dia, saya hentam pungkok dia. Bukan hentam pungkok jenis hak main betul itu. Maksud hentam pungkok kata pungkok aku hentam pam dia turun-turun aku bagi business card seluloi. Dia tu oh my god begitu. Aku pun kira aku berlakon nampak lawai dia. Kata I'm sorry. Dia kata anything happen you contact me. This is my business card I give to you. Oh thank you. Ingat kada berapa I claim dengan you. Okey, sebenarnya aku berlakon dia. Lepas tu aku tipun dia. Lah jadi bini aku buat lagu. Tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia tengok perempuan tu anak orang kaya, dia attack perempuan tu, keluar ke perempuan tu. Dia hentam pungkok, bukan hentam pungkok perempuan tu, hentam pungkok kereta perempuan tu. Zaman kerana hentam pungkok banyak sangat pening kepala orang ni. Tuan-tuan, gigit leher lah bang. Tuan-tuan, hentam pungkok.
dapat kahwin. Itu standard tuan-tuan. Muka bini macam muka merang, tak apa. Tuan-tuan bercakap gagap. Tapi tereta dia, Masya Allah. Dekat Langkawi tak nak pakai lagi. Tu dia kata apa, orang kata terbang kot. Itu standard. Salah ke? Salah ke? Tak salah. Yang kedua, cantik. Itu standard cantik. Kerja tak tinggi mana tak apa. Anak Pak Non. Anak Bang Non, lawa. Ada seorang si kampung nama anak Bang Non, contohlah. Dia kata si leha anak Non tu lawa. Dapat dekat si Lan tu. Lan mana? Lan jet ski tu. Lan tu dengan tayar kereta sama color. Macam mana pergi dapat leha si anak Non? Ku pelik sungguh tu. Mungkin dia jumpa siam kot. Dia japi apa? Nama orang Suzon ni. Lan ni nikah dengan anak Bang Non ni nama leha. Pergi dekat HSG Group tu, kaunter berhenti semua. Tu lawa. Sebab apa? Nampak macam tek cicak. Lan tu hitam, leha tu putih. Nampak? Jadi lehetam gabungan tu. Ya. Pak pula Bang Non pula suka bos syarikat baru Enterprise Lehetam. Enterprise rupanya leha dan tam. Hitam lah tu. Nak perli lebih tak boleh. Tapi nak bagi tahu cantik orang lelaki standard. Kalau pakai perdah ni pun seram bohong. Saya nak tengok muka dia, duk risau kot. Takut-takut gigi dia boleh buat oning. Sama dengan Pak Imam sama juga tuan-tuan. Dia kata kena takut nak kira bagus lah nak jadi menantu pun. Tapi kalau boleh selak sikit lah perdah tu. Takut-takut tu dia gigi boleh berlindung hujan. Mana hujan turun boleh duduk bawah gigi kawan tu tak kena. Jadi macam apa nama upih tu. Kurang ajak. Tak mau lah tu. Mata ni boleh cahaya tu dia. Buka selak lah nak kawan tu Abang Nuak tu dia. Gigi dia tu dia boleh buat macam ni lah kipas kapal terbang tu. Nampak tuan-tuan. Buka-buka tu dia. Tuan-tuan boleh sidai baju. Dia kata aku tak mau muka mata cantik kena tipu dengan mata orang betina ni. Dia mesti cari cantik tu standard. Salah ke cantik? Tak salah. Nombor 3, keturunan. Keturunan. Tak salah. Yang keempat, Nabi kata apa? Barulah agama. Nabi nasihat. Nabi tak larang. Dalam hadis, Nabi tak ada kalimah larang. Tak ada. Tapi Nabi kata yang keempat, fasfar bidzatiddin. Cengkamlah, ambillah yang ada agama. Taribat yadaka, maksudnya bahagialah kamu nak pimpin dia dengan tangan kamu mudah. Taribat yadaka, kamu nak pegang, kamu nak pimpin dia mudah. Kalau dia kaya dia tak ungkit. Kalau dia cantik dia tak megah. Tengok kenapa nak rezeki yang Tuhan bagi isteri ni atau suami ni, kita kena bina bermula lagi. Kita kahwin dengan isteri kita. Saya naib qadi lebih kurang 16 tahun di Kuala Selangor. Imam daerah Kuala Selangor lebih kurang 1998 sampai 2006. Lebih kurang itulah. Naib qadi lepas berhenti pun saya sambung sampai 2016. Sebelum saya masuk ke hospital operation 3 bulan, 4 bulan lebih. 3 bulan lebih. Lama tu. Saya pesan kat dia orang, awak kenal dia berapa tahun? Dia kata kenal baru 3 tahun. Tunang berapa lama? 10 bulan. Nikah baru hari ni. Hang duk nampak benda luar saja, hang tak nampak benda dalam. Yang ni perangai. Sebab tu hang kena buat baik dengan mak mentua, pak mentua hang. Sebab depa lah yang cukup tahu perangai anak depa. Tuan-tuan, waktu kita duk risau ni nak pas anak kita dekat orang lain handle, kita kena pesan anak kita, mayang jangan lupa. Pakaian kena jaga anak. Jangan malukan maruh ayah.
Jangan malu, jangan jatuhkan marah umi, ayat mak. Kita perangai anak dia, tak sangka lah. Macam mana menantu hang ni lijah? Harap rangai macam pelak. Masak haram tak tahu. Tu dia. Aku suruh buat ayak panas, dia tanya dulu. Nak tak cerek dulu ke buah ayak dulu? Sampai bodoh dia kata. Aku suruh buat Maggi tu. Buah ayak. Buah kari. Maggi tak buah. Dia ingat ke kari tu bubuh kat luar ataupun Maggi bubuh kat luar. Dia pergi masak. Telur aku suruh bubuh. Dia bubuh 10 biji. Aku tak nampak telur duduk tak mana. Tuan-tuan, bodoh lah harap pakai tudung. Rupanya anak kita tak didik bagi masak. Orang Melayu ni kalau main teruk ni. Orang Melayu ni kalau perempuan tak boleh masak kira ish lekeh. No, bang no. Oh. Tapi kalau suami dah tahu benda macam tu, tahu perangai mak kita ulat mulut dia bawang, pak kunyit. Apa nak makan tu bapak dia. Mak dia bawang, elok bawang kunyit. Kita bagi tahu yang boleh masak tak ni. Alah, I tak tahulah. Okey, yang kena masak. Mama I minat. Kita suami wajib jangan aibkan yang isteri tak pandai masak. Tapi orang kita jantan lelaki ni belagak. Duk cerita dekat mak pak kita, adik-beradik kita. Kak Lang hang tu suruh masak ayak buah hangit. Tahu dia. Ni ibu di belakang ada agama. Bini laki tidak mengeruh. Jangan cerita adik-beradik. Macam mana ni Kak Cak? Seronok nak menikah. Seronok apa Tidur mempayah. Kenapa? Dia kata Abang Cak hang tu kalau tidur, kalau aku tak tidur dulu pakai tak tidur. Kenapa? Dia punya mengeruh tu kipas silin berhenti. Tu dia. Kurang hajak punya bini. Nampak tak? Jangan haram cerita isu begitu, haram cerita suami mengeruh dekat orang. Tuan-tuan boleh gelak kan? Lagi dia cerita kat kita. Ni, sebab tu hari ni kenapa orang suka bercerai? Sebab masing-masing egoistik. I repeat one more again. Pasal apa kita suka bercerai? Kita kata tak kesefahaman, tak sehaluan kepala otak hang. Anak 5 tak sehaluan apa? Ulu dengan halang kita main habis dah. Tuan-tuan. Pasal apa? Sebab masing-masing ego. Isteri saya pun sama juga. Kadang-kadang dia tersilap cakap, suami yang baik ni kurang-kurang macam saya ni lah. Ya Allah, aku maafkanlah isteri aku. Selesai masalah. Kan Tuhan kata dalam surah Ali Imran ayat 134 atau 35, wal kaziminal ghaiz wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Apa Allah kata? Syurga ni diberikan kepada orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Antaranya tahan marah dan memaafkan manusia yang lain. Solve the problem. Percayalah. Saya zaman macam ayah anda ni, kira dah berumur menikah lama zaman Jepun lagi. Saya menikah tahun 1995, kira zaman kami muda, New Millennium. Lagilah gaji 300 tuan. Wallahi menikah dengan bini saya gaji 300. Nasib baik pak mentua aku tu tak pandang 300, dia pandang janggut aku. Arwah dah, Allah ampunkan dosa dia. Ghafarallahu lah. Dia kata apa? Rupa punya bini aku ni diam-diam, dia tak beritahu aku ada budak tokai perabot Minang dia. Kira lawa agak lah bini aku ni. Dia kata apa? Abah tengok si perabot tu dengan si janggut tu. Perabot dia tu lah janggut aku. Handsome pula janggut tu. Tu si janggut tu. Kokok ada lagi. Contoh gura-gura. Tuan-tuan, RM300 nak makan apa?
Rumah ibu-ibu, kalau ibu tengok sekarang ni, tobat tak jadikan aku menantu dia. Kalau pak mentua saya material, pak mentua saya, mak mentua saya ni materialistik, tobat. Rumah wallahi tak ada. Saya mengajak duduk di pejabat, tidur dalam pejabat. Ni bukan cerita baik kita, tidak. Tapi yakinlah. Berdoalah banyak-banyak. Supaya isteri yang kita dapat, suami yang ibu-ibu dapat, kita sucikan mereka dengan apa? Terima kasih kepada Allah. Dan kita gunakan pasangan kita ini bukan untuk dunia semata-mata, tapi wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Faham tak faham tu? Wallahu a'lam. Kisah Ustaz Jo nak sambung sikit, silakan. Kemudian tutup terus pun tak apa dah. Secara selingan insya-Allah. 48:45 dah. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Aslin. Ustaz Aslin banyak cerita mengenai rezeki kekeluargaan. Sebab tu masa saya belajar di Yaman dulu, Syekh kami bagi tahu mengenai rezeki yang kita dapat selain daripada rezeki harta benda yang Allah bagi, adalah rezeki kita dikurniakan pasangan dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata hati kita. Sebab tu kadang-kadang Allah bagi rezeki kepada manusia ni macam-macam. Ada orang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia rezeki, dia ada harta dunia dan semuanya, tapi Allah tak bagi dia rezeki anak. Jadi dia tak ada apa sebenarnya. Sebab apa? Bila dia pejam mata, tak ada lagi orang yang boleh doakan dia. Saya ingat jemaah haji saya tahun 2012. Daripada orang ni duduk di Qatar. Isteri dia orang Kelantan, dia orang Johor. Dia pergi haji 2012. Allah bagi semua, dia kata. Dia ada rumah di Johor, dia ada rumah di Kelantan, ada kenderaan, ada semua. Dia kahwin 2006, 2012 pergi haji. Daripada Qatar dia balik Malaysia. Dia kata dia ada semua, satu je Allah tak bagi dia apa dia? Allah tak bagi dia rezeki anak. Apa dia yang dia ada? Dia tak ada apa sebenarnya. Sebab tu kita ada anak, kadang-kadang kita tak tahu nilai dan kita tak tahu syukur dengan rezeki anak. Sampailah isteri dia kata apa? Dia kata, abang, dia kata, kita dah kahwin 6 tahun. 6 tahun dah kahwin. Allah tak bagi kita anak. Kita pun try macam-macam dah, dia kata. Abang pun dengan tongkat Ali, tongkat Abu Bakar, Umar, Uthman, semua ambil dah. Saya ni apa tak ambil, tinggal gamat dia tak ambil. Tinggal gamat dia tak ambil. Tak apalah, dia kata kita pergi buat medical check. Pergi buat medical check, saya ringkaskan. Pergi buat medical check. Doktor kata, dengan ilmu yang doktor ada, tak mungkin isteri dia boleh mengandung. Doktor kata Allah takkan bagi rezeki anak melalui isteri dia. Saya ingat dia cerita dekat saya di Arafah 2012. Dia kata apa? Dia kata, Ustaz, doktor dah kata isteri saya tak boleh kurniakan saya rezeki. 2-3 hari sebelum kami mai Mekah ni, isteri saya kata, bang, kita dah pergi buat medical check, doktor dah habaq dah. Saya tak boleh bagi abang rezeki, saya rasa down. Saya rasa sangat lemah. Macam inilah dia kata, rasionalnya dia kata, kita balik daripada haji, kita duk ada cuti lagi sebulan sebelum pergi Qatar. Dia kata macam inilah abang pun nak teringin jadi ayah, saya pun teringin nak jadi mak. Macam inilah dia kata, saya bagi abang keizinan, abang menikah lain lah. Mudah-mudahan dengan isteri yang baru ni Allah kurniakan kita rezeki. Sebab bila abang pejam mata, saya pejam mata, ada anak yang boleh doa. Saya ingat sampai hari ni dia cerita dekat Arafah, dia kata, Ustaz, dia kata, isteri saya bagi saya keizinan untuk saya kahwin lain, tapi saya nak abang kat Ustaz. Saya sayang dia. Saya tak mau bila saya menikah lain dia kecil hati. Saya tak mau saya bila menikah lain nanti dia rasa hati. Walaupun saya dapat keizinan Ustaz, saya tetap tak mau menikah lain. Saya ingat lagi di Arafah tu saya kata apa? Subhanallah. Cuma dalam hati kata, awak lah ni banggang sangat nampak dalam hati lah. Tapi tak boleh kata lah di Arafah. Saya kata, bang, ini Arafah.
Siapa yang doa di Arafah dengan penuh kepercayaan, keimanan, pengharapan, Allah Subhanahu wa taala mesti perkenankan doa dia. Dan saya cerita kepada dia macam mana Nabi doa di Arafah. Para sahabat cerita Nabi angkat tangan setelah Nabi jamak qasar, solat zuhur dan asar di Arafah. Nabi angkat tangan, Nabi doa. Sampai sebelah kain ihram Nabi jatuh bawah. Kata para sahabat yang duduk belakang Nabi, Nabi punya angkat tangan, kain ihram sebelah turun bawah. Nabi turun sebelah tangan saja angkat kain ihram. Sebelah lagi Nabi tetap berdoa. Saya kata doa di sini agar Allah bagi kepada kamu zuriat. Tuan-tuan tahu dah doa ni luar biasa. Dia balik Malaysia lepas 3 bulan daripada Qatar. Dia WhatsApp saya, dia kata, Ustaz, saya tak tahulah nak cerita apa. Dia hantar gambar pregnancy test tu. Ada 2 lane. Tuan-tuan tahu tak 2 lane tu maksud apa? Bini lama tak mengandung, mereka tak tahulah. Tahu tak 2 lane tu apa? Oh, tahu lagi kira okey ya. Pakcik tahu tak pakcik? Tak apa, dimaafkan faktor usia. Isteri dia dah mengandung 2 bulan. Saya nak cerita rezeki anak. Tuan-tuan, 2012 dia tak ada anak. 2013 Allah bagi dia anak sulung. Lah ni 2019 dia dah masuk anak yang ke-8. Cuba bayang, saya kahwin tak ingat dah lama tak kahwin ni. Macam lah berani sangat. Saya kahwin belah tahun dah. Masuk anak yang ke-5. 2013 Allah bagi dia anak sulung, anak pertama. Nabi Allah Yaqub kata apa? Fasabrun jamil. Sabar tu sangat cantik. Berkat dia sabar, isteri dia sabar. 2014 Allah bagi rezeki 2 orang anak kembar. 2 orang anak kembar. 2015 Allah bagi lagi rezeki 2 orang lagi anak kembar. 2016 masuk anak ke-6. 2017 anak yang ke-7. 2018 isteri dia kata, bang, reti sabar tak? Ni mengandung pula masuk bulan ke-4. Ustaz ahli Isnin tahu dia kata apa? Dia kata, Ustaz Jo, ada rezeki tahun depan 2020 saya nak pi lagi haji dengan Ustaz. Saya kata, nak pi haji berapa lagi? Saya nak pi doa di Arafah. Hang nak doa apa? Saya nak angkat tangan doa, ya Allah, hang nak bagi aku anak pun agak-agak lah sikit. Arafah. Allah bagi kita rezeki, kita perlu hargai rezeki. Anak termasuklah rezeki yang dinamakan rezeki daripada segi harta benda. Sebab tu Ustaz Asli cerita dan saya nak tambah sikit. Antara cara kita menyucikan rezeki kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, dalam kehidupan saya, tuan-tuan dan puan-puan, jangan sekali terlepas pandang bab zakat. Apa yang Allah bagi kita, dunia dan seisinya, harta RM2 cukup terma dan syarat. 2.5% tu bukan kita punya. Kena bagi kepada orang yang layak, yang agama sendiri, Al-Quran sendiri bagi tahu dah siapa dia asnaf yang layak terimanya. Berapa kita ambil hak yang bukan hak kita? Kena ingat, kena take note. Tuan-tuan ingat tarikh-tarikh penting. Tarikh lahir isteri, tarikh lahir anak-anak, tarikh perkahwinan. Kena ingat tarikh kita keluar zakat tu bila. Tu tarikh antara yang penting dalam kehidupan kita. Yang kedua, dalam kehidupan kita seboleh-bolehnya dan sepatutnya dan sewajarnya agama ajak, jangan terlibat dengan benda yang haram untuk kita dapat rezeki. Kena kita dapat rezeki nampak macam banyak tapi tidak ada keberkatan. Tuan-tuan, kena minta dengan Allah, Allah sucikan rezeki kita. Saya minggu lepas mengajak di Bangi. Ada seorang sahabat duk mai kelas saya, dia tanya, dia kata, Ustaz, dia kata, anak saya nak ambil lesen memandu. Dia kata kena bayar 1,200. Tapi sekolah memandu ni kata kalau nak lulus betul bayar 1,500 kira lulus. Boleh ke tak boleh? Saya tanya dia, pergi tanya balik sekolah memandu ni, apa maksud ni? Kalau dia kata dengan bayar 1,500, kami ajak anak tuan bawa motor sampai dia pandai. Dia boleh buat nombor 8 tu sampai dia boleh patah balik ikut belakang.
Contoh, tak ada lagi lawang gila awak yang tu. Kalau dia dah ambil lesen tak lulus, dia main belajar lagi pun sampai dia lulus 1,500, tak apa. Tapi kalau bayar 1,500 masa nak ambil lesen di JPJ, orang sekolah mandu ni nampak JPJ tu angkat tangan dah. Kawan JPJ tu pun nampak kawan ni sujud syukur. Tahu dah, angkat tangan tu bukan angkat saja. Kita berhadapan dengan masalah. Biar rezeki kita sikit, tapi rezeki yang kita dapat penuh dengan keberkatan. Tentu dalam kehidupan ramai mana orang yang terlibat dengan rezeki yang haram, akhirnya kesan pada anak bini dia. Sebab tu ada orang kadang-kadang dia tahu, ustaz itu saya panggil anak saya, kadang-kadang dia dengar, dia buat tak tahu ya. Tuan-tuan cek balik apa yang kita suapkan pada mulut anak kita. Kadang-kadang ada orang, ada isteri dia, panggil isteri dia dengar, tapi isteri dia buat tak tahu. Cek balik rezeki apa yang kita suap dalam mulut anak bini kita. Sebab rezeki yang kita suap ni akan jadi darah dan daging dia, insya-Allah. 10 minit dah ni. Jadi kita bagi Ustaz Aslin 5 minit ya Ustaz. Apa sayang Ustaz? 5 minit je, insya-Allah, untuk tutup. Lepas tu insya-Allah kita akan dirikan solat secara berjamaah. Wallahu a'lam. Terima kasih Fadil Ustaz Johari. Tuan-tuan sekalian, memang tak dinafikan dalam masa mudahnya antara kalau nak sebut rezeki, mungkin orang highlightkan tentang duit, tentang pendapatan, tentang simpanan dan sebagainya. Dan saya tertarik Ustaz Johari sebut tadi, mungkin date birthday, wedding day, anniversary, whatever kita akan ingat, tapi masalah duit nak bagi ke orang ni kita kurang ingat. Kadang-kadang termasuk nak bagi ke mak bapak kita pun terlupa. Ini contoh, ya, contoh. Ya, tuan-tuan kena buat benda yang terbaik sebab nak dapat benda yang lagi baik. Dan tuan-tuan kalau pernah dengar cerita kisah IR Salah Atiyah, dia berjaya 9 graduate, kawan-kawan dia share, dia ni engineering IR pertanian. Jadi dia pakai share 9 orang. Nak buat konsultan dan juga buat ladang, buat kebun, whatever lah. Mungkin masa ni gandum lah kot kan, ada pokok buah-buahan, sayur dan sebagainya. Ataupun telur, peternakan telur dan sebagainya. Jadi kawan-kawan dia kata Salah, dia ni IR Salah Atiyah. Salah, ini penceritaan ni saya buat daripada kisah Bala Sungkawa yang dia meninggal pada 2016, tak salah saya. Dia kata Salah, alangkah bagusnya daripada 9 cukupkan 10, senang nak bahagi kalau untung. Kalau nak share profit modal pun kan senang, kan, untuk kita pakai-pakai. Kalau 1,000 seorang 100, kalau 9,000 bayar dia 90,000 sekian ringgit, contoh begitu. Okey, tak apa, soh kat saya cari partner yang ke-10. Besok buat mai, ni partner dah ada dah. Mana tak nampak, kita terlupa nak lantik Allah jadi rakan bisnes kita. Itu memang power punya point. Ya, kita terlupa nak lantik Allah jadi rakan partner kita. Ramai peniaga tak buat macam tu. Apa maksud awak salah? Bila kita untung nanti, Allah tu dulu, 9 tu kemudian. Manakala kita untung 100,000 atau 1,000,000, 100,000 tu memang dah milik Allah siap-siap dah. Lepas tu baru kita agih 900,000 tadi ni kepada 9 orang. Maknanya untuk siapa? Takkan Allah nak ambil dah. Maksud dia ialah, dibincang adalah hadis dah benda-benda macam ni. Dia panggil orang miskin, fakir miskin, dia bagi. Apa dia kata? Moga-moga dengan cara macam ni, memang Allah rakan yang ke-10 sebab kita tak nampak Allah ni. Tapi kita nampak Allah, tapi bila bab agihan, Allah depan dulu. Kita 9 di belakang. Harapan kita supaya kita buat bisnes, buat ladang, buat konsultan, buat peternakan ni, Allah tolong jaga je. Tapi kita tolong kerja. Allah tolong guide, Allah tolong jaga je. Kita tolong kerja. Alhamdulillah untung 10% hak Allah panggil orang miskin. Last kali tuan tahu naik 25%. 75% bahagi 9. Lepas tu hak Tuhan naik lagi 50%. 50% bahagi 9, dapat 6% lebih kurang. Allah dapat 50%. Tahu apa dia orang boleh buat? Dia orang boleh bina salah satu stesen kereta api di Mesir. Dia orang boleh bina
Ma'ahidul Azhar, Mahat Secondary School, cawangan Al-Azhar University. Habis sekolah dia orang pergi di Azhar. Di mana untuk orang kampung yang susah? Mesir ni kalau susah-susah sungguh. Kalau kaya macam Pakistan jugalah, kalau kaya sungguh. Kalau miskin, rumah haram tak ada. Saya ingat universiti kami naik di atas, orang miskin penuh orang setinggal ni. Bukan ada apa pun, ada bumbung. Lepas tu bila musim apa kharif ke apa yang musim tu bila panas mari je, orang sedut je boleh mati. Bila mari musim tu, saya ingat kat Stadium Abu Bakar dulu ni, kami tutup semua pintu, kami lempang ayak, kati kami pakai angkat, kami ambil ayak berbadi, kami simbah jadi macam, dah ayak penuh ni. So kami tidur, taklah sampai ke pinggang, mampu ke tidur macam mana. Bangkit tidur aja ayak dah tak ada dah. Punya panas. Bayangkan orang miskin macam mana. Cuma nak bagi tuan-tuan sekalian, dia boleh bina ma'had secondary ataupun primary school kepada orang-orang miskin di Al-Azhar. Last sekali masa dia nak mati, dia kata, bahagian aku kalau ada 6%, 100% aku bagi dekat Allah. Bila dia meninggal dunia tuan-tuan, syarikat dia berjaya. Dia kaya raya. Tapi dia kata, nikmat mewah ni aku dah rasa dah. Asal anak peladang susah masuk universiti, buat bisnes. Tapi Allah rakan yang ke-10. Tapi bila nak jadikan keuntungan, Allah jadi nombor 1 penerima share tersebut. Bukan dia nak belakang ke Allah, tidak. Biasalah standard lah kita bincang. Ada syarikat ni, Dia Berhad ni, ada 5 orang director. Tapi dia ni kata ada 4 orang. Kalau dapat 5 orang, kalau bagi tak apa, yang kelima cari, dia cari Allah. Supaya apa benda yang kita buat ni jangan buat benda haram. Macam tadilah, buka driving school. Kenapa boleh cakap macam tu? Boleh main kau-tim, contohlah kan. Kalau kau-tim undang 7 tahun, 6 tahun tu boleh tahan kira juga. Ini kau-tim menafikan benda yang tak sepatut berlaku. Kenapa adik saya kena tahan roadblock? Nama pelat jatuh, dia minta RM20. Ni cerita tuan-tuan, jangan, kalau tuan-tuan tiba benda ni tuan-tuan, jangan nak bohong saya lah. Saya berceramah. Ibu jabat polis, ketua polis ni bercakap, ustaz, cakap je, jangan berlapik-lapik. Kenapa boleh buat macam tu? Tuan-tuan tengok anak-anak, Allah, saya tak nak cakap lebih-lebih lah dalam bahasa mudahnya. Kita buat benda tak betul ni dalam kerja, tambah kerja-kerja dengan kerajaan. Kerajaan bagi kepercayaan kat kita kerja, kita pakai aset kerajaan sewenang-wenangnya. Pakai kereta pejabat untuk kepentingan diri sendiri. Masa kerja kita ponting curi tulang. Ini contoh. Tambah dekat Langkawi contoh, dia kerja dengan orang, dalam masa sama buat kereta sewa. Dia boleh bawa kereta sewa, curi masa pejabat, pergi tunggu dekat airport, dekat JT. Kadang 2 jam, 3 jam, tanpa sebab. Itu hak peribadi. 2 jam ni macam mana nak buat? Syubhat. Sebab tu sucikan harta yang kita tak tahu betul tak betul dengan zakat, wakaf atau sedekah. Why? Because kita nak mati tuan-tuan. Ini benda-benda tu ada pukul 9 lebih kurang. Takut tuan-tuan mau sangat lah ni. Haram tu kuliah maghrib apa ni? Ni kuliah marsyak ni. Maghrib cepat kah jadi marsyak. Jadi tuan-tuan sekalian, cukup ada itu, tuan-tuan fikir sendirilah. Saya mari dah ni kali ketiga ni kot, tak siap ketiga keempat. Kuliah, khutbah, kemudian main pula kali ni. Duduk cadang masjid tempat lain, tiba-tiba keluar masjid Al-Hana. Terkejut kat saya ni. Jadi insya-Allah lah kehadiran pun bagus malam ni. Nak buat macam mana? Duduk kat belah jeti. Orang mayang ramai, tapi bukan nak balik kerja, orang nak pergi beli tu. Takut main group tutup apa nama ni, nak beli coklat tak dan. Contoh gitulah. Aku main kemarin beli kat coklat dah berapa ratus dah habis duit. Kan? Alhamdulillah lah kita bantulah tuan-tuan. HIG. Jangan kenapa pergi kat HBO? Ini susah agak ustaz ni. Kalau kawan tu menega pakaian teruk, ni pakai cantik, jangan makan kedai dia, makan kedai sebelah. Itu cerita Islam dengan Islam. Faham tak? Kalau kedai sebelah Jumaat tutup, kedai sebelah tak tutup, orang main rata,
Hak belah tutup ni, tutup operasi. Pukul 12.30 sampai pukul 2.30. Wajib pergi makan kedai dia dulu. Kalau ada kedai yang bukan menyembah Allah dengan orang yang menyembah Allah, pergi beli kedai orang yang menyembah Allah. Duk kalau beli murah 4 kupang, aku cekuk angin betul orang buat travel ni. Aku sewa 2 bas kata ni, aku ingat lagi kelar. Aku halau driver tu, aku tahu hampa makan komisen dengan dia kan. Hanya bohong aku lah, aku ada travel. Pasal kurma punya. Pasal kurma kat Mekah, kat Madinah no? Dapat komisen. Rasa kat 4 kilo, rasa menatang apa? 4 kilo dah rasa. Tunjuk Syekh Wahid. Halal, halal. 10, 9 tak minta pun. Tuan-tuan, saya main travel, saya ingat ini ada satu travel, saya tak sebut nama dia lah. Dia sanggup minta maaf, saya bukan racist Tapi yang syarikat tu, dia bayar zakat. Dia bayar cukai. Penceramah tiap-tiap minggu ada. Hari Jumaat. Yang selalu kita bagi ceramah apa? Tu lah, kalau orang kata kita bodoh, kita marah, kasar bunyi dia. Wallahi tak dapat komisen apa, aku sebut nama dia pun, tak dapat apa pun. Tapi dia dapat, dia bayar zakat. Return on investment. Sebab tu nak suci dalam bab membeli pun cari orang yang beriman pada Allah. Saya kata mana driver? Saya kata kat budak tadi, saya sebagai penasihat syarikat tersebut. Saya penasihat merakam ikon itu syarikat tersebut. Sebuah talk bagi orang yang achievers, kita bagi percuma lebih kurang hampir 2 bas untuk mari ke Langkawi ni, Langkawi berjalan, makan, enjoy kan. Tiba-tiba saya lambat, saya naik kereta daripada nak bas. Saya pergi sana. Mana? Hampa kat mana? Kami, siapa suruh begitu? Driver. Sekejap aku tunggu. Panggil driver ni. Dek, bang, saya cakap pakai otak tau. Tapi kasar bahasa saya. Start kereta balik bas, hang pindah sana. Murah 2 kupang je, sekupang je. Ceklit tu pun. Sana situ jual RM9 7 kupang. Sana jual RM10. Kadang-kadang kita tak nampak benda ni. Sebab tu tuan-tuan, isu-isu hari ni kita nak nampak bukan pasal apa, kelemahan kita sendiri. Sebab tu orang Langkawi mungkin ramai tak bayar zakat kepada tempat yang tertentu. Bayar zakat, bayar dekat Jabatan Zakat Negeri Kedah. Sebab orang baling zakat setahun 6 juta, tapi mereka terima 12 juta. Defisit zakat Langkawi ni orang tak banyak, tapi pendapatan banyak. Maka duit tuan-tuan pergi ke baling. Saya pergi tengok dengan kepala saya sendiri depan dekat apa nama TV tu dengan Syekh Zakaria Osman. Tengok Ustaz, baling si 3 juta. Nak bayar zakat nak apa Ustaz? Getos kerak kilo RM2 4 kupang. Belikan temenung pun temenung golek kita ni. Tiba-tiba orang Langkawi tak nak sucikan rezeki dengan bayar zakat kepada lembaga zakat Negeri Kedah. Atai pergi bayar tempat lain pula. Bayarlah zakat kepada pejabat agama, pejabat zakat Negeri Kedah ni. Cawangan Langkawi. Sebab orang sik nak makan apa? Saya ulang balik, kok saya bohong, buat rombongan, pi Jabatan Zakat Negeri Kedah, dekat Menara Zakat tu, jumpa kami nak tengok yang Ustaz Sam cakap, yang jenis TV screen besar tu, ada 2 TV besar, 60 inci, belah ni income, ini outcome. Balance tinggal lebih kurang 7-8 juta, itu untuk musibah-musibah. In case rumah terbakar, bah besar, sebagainya, tapi lah balance tinggal sikit je tuan. Tu, orang yang telus buat kerja, terus buat TV besar. Langkawi bayar, kata sekarang Langkawi kutipan 16 juta. Kan? Naik 16 juta 16 juta 400. 400 mana nak? 400 ni orang dah bayar 400 ni. Macam main saham, sebab saya terlibat dengan saham juga sikit-sikit. Macam tu naik. Kata, pilah tengok.
Kedah ni teruk. Buat tu sucikan rezeki Tuhan bagi kat tuan-tuan dengan zakat. Kita potong zakat bulanan pun tak nak buat. Tak apa ke Ustaz, katakan zakat cukup haul, nampak dia kona juga. Tekan kita, ni tak cukup setahun Ustaz, tak dekat setahun pun tak sampai dah kena bayar zakat ni, zalim dah ni. Pelotah hang zalim. Majlis fatwa dah bincang dah adalah boleh buat kutipan zakat bulanan, sebab kalau bayar sebulan setahun 10,000, rasa perit keluar seketui, bahagi dengan 12. Tuan-tuan, so insya-Allah moga-moga apa yang kita sampaikan pada malam ini seronok sembang tuan-tuan, sembang jadi beradik ni. Ya, sembang jadi beradik. So bagi yang muda-muda belum bayar zakat, start pada besok pagi ni kita kerja rehat ni, kan? Pi zakat, saya nak potong zakat bulanan. Bayar, kadang-kadang sebulan RM8 pun bayar hak orang. Kemudian siapa yang belum pi haji, pi umrah, ya, wajib simpan duit dia sebulan berapa puluh ringgit ke 100 ke untuk niat pi haji. Kalau gaji dia bagus 3,000, simpan RM150, setahun dah berapa? Setahun dah berapa ribu? 50. Berapa? 1,800, betul kan? Kalau 10 tahun dah 18,000. Umur dia simpan 23 tahun, 33, 18,000 dah ada, confirm boleh pergi haji time muda. Ini pergi time haji ni kadang-kadang menyusah orang. Kena tolak dia pula. Ha? Orang kata simpang, dia kata sekupang. Telinga pun dia kena lempang. Ha? Lepas tu merajuk. Anak pun, tak tahu lah Ustaz, tolak ayah saya ni, dia ketegang lah. Shhh. Anak pun komen bapak. Pasal apa tak mau pergi waktu muda? Kalau tak percaya, tuan-tuan tanya mak ayah hari ni, pernah dia wasiat ke anak-anak dia, kalau hang kerja tolong hang simpan 100 sebulan boleh tak? Buat apa ayah? Simpan tabung haji. Jangan duk tunggu 1.25 ke 2.5, tak payah. Dia tak lari mana duit ni. Lepas tu Engku Aziz kata apa? Kalau tak labak pun boleh pergi dah. Ni duk bergaduh 1.2, 2.5, 3.7. Kalau niat dia bagus, simpan RM150, sebulan 1,800, 10 tahun 18,000, boleh pergi tak kak? Boleh. Umur still yang boleh pergi dah. Tapi nak bagi tahu berapa ramai yang berani nak menyucikan rezekinya dengan benda tersebut. Maka Allah bagi akal, fikiran, fikirkanlah masa depan anda. Pasti bahagia dunia anda dan akhirat anda. Cukup sekadar itu disampaikan oleh kami berdua untuk anda semua di Langkawi, Malaysia. Doakan hari Senin ni, insya-Allah kata dapat saya nak pergi umrah dengan jemaah-jemaah saya. Dan insya-Allah selamat pergi, selamat beribadah dan selamat balik. Ya, kalau meninggal pun moga-moga dapat meninggal di Madinah atau di Mekah. Moga-moga insya-Allah ada barakahnya, ada kebaikannya, ada husnul khatimah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira. Kita ucapkan yang berbahagia Ustaz Hazli dan juga Ustaz Johari di atas perkongsian maklumat itu tadi. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat supaya kita bersihkan rezeki kita pada setiap masa dan kita bertemu dengan Allah dengan sifat kebersihan. InsyaAllah kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Jadi sekali lagi lah kita mengharapkan kalau ada lain masa sila-silalah ke Al-Hana ini sedia membuka tangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.